Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syahadah binti Kamarazi, KID 22060462 bersama rakan saya Umi Humairah binti Muhammad Jaiz. Nombor matrik KID 22060483 akan membentangkan tajuk ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Selamat menonton. Isi kandungan di dalam ini ialah berpuasa, berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran, salat tarawih, memperbanyakkan berdoa dan membayar zakat. Takrif puasa dari segi bahasa adalah menahan diri, manakala istilah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertakan dengan niat. Jom kita baca niat puasa harian. Rosak pula. Kejap Nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Doa untuk berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang kedua, berzikir. Definisi zikir. Zikir berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ingat atau sebut. Di dalam Islam, zikir lebih merujuk kepada ingat kepada Allah atau menyebut nama-nama Allah. Di dalam Islam, zikir kepada Allah adalah sebahagian ibadat dan orang Islam yang melakukannya mendapat pahala. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Yang ketiga, bersedekah. Ramadan tiba semua. Yang berikut merupakan takrif sedekah. Maksud sedekah ialah pemberian oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pemberian itu ditujukan kepada fakir miskin, sanak saudara maupun untuk kepentingan fi sabilillah. Besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Kesempurnaan sedekah, sesuatu yang disedekahkan mestilah yang halal, bukan haram atau syubhat. Sunat bagi pemberi sedekah atau penderma bersedekah dan menderma daripada benda yang disukai dan disayangi. Tidak kira sama ada sedikit atau banyak, bersedekah dengan disertai keikhlasan bukan mengungkit, merungut, membidas dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah kerana perbuatan ini haram dan merosakkan amalan bersedekah. Sedekah yang diberikan secara sembunyi lebih afdal, ibarat tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Yang keempat, membaca Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran ialah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga ialah kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah. Bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Ya Ramadan, Ramadan
Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala. Yang kelima, solat tarawih. Takrif bagi solat tarawih. Solat tarawih adalah sunat muakkad yang boleh dilakukan secara berjemaah atau sendirian, sama ada di rumah atau masjid pada malam-malam bulan Ramadan. Bilangan rakaat tarawih yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 11 rakaat, iaitu terdiri dari 8 rakaat solat tarawih dan 3 rakaat solat sunat witir. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal. Yang keenam, memperbanyakkan doa. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.
Maksud zakat. Zakat berasal dari perkataan Arab az-zakat yang membawa maksud suci, rahmat, berkat, berkembang, subur, bertambah dan sedekah. Dari segi istilah, zakat bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki seseorang Muslim kepada golongan yang berhak menerimanya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua. Maksud zakat fitrah, zakat yang diwajibkan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang tertentu dan boleh dibayar pada bulan Ramadan sehingga pagi 1 Syawal sebelum melaksanakan solat sunat Aidilfitri. Maksud bagi zakat harta pula ialah zakat yang dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa. Kadar zakat harta ialah 2.5% dari jumlah harta. Zakat harta wajib dikeluarkan kerana ia adalah satu jalan jihad kepada Allah dan Islam. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber lain. Miskin pula seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tetapi tidak mencukupi. Amil pula orang yang mengutip zakat, manakala mu'allaf orang yang baru memeluk Islam. Neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Seterusnya, kita akan mengetahui tentang kelebihan jika kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, pintu syurga dibuka, manakala pintu neraka ditutup. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, apabila telah tiba Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup semua pintu neraka dan diikat semua syaitan. Apa yang dimaksudkan dengan terbukanya pintu syurga adalah kerana ketaatan yang banyak pada bulan Ramadan. Oleh kerana itulah jalan menuju ke syurga begitu mudah pada bulan Ramadan, kerana amal perbuatan kita lebih mudah diterima. Ditutup pintu neraka pula adalah disebabkan kurangnya orang melakukan maksiat pada bulan tersebut. Yang kedua pula, diampuni segala dosanya yang lalu. Menurut hadis riwayat An-Nasa'i, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampuninya segala dosa yang telah lalu. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Islam, diampunkan dosa yang lalu jika kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga pula, jika kita berpuasa di bulan Ramadan, pahala kita akan dilipat kali gandakan. Menurut hadis riwayat Muslim, segala amal kebajikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya kepada 10 hinggalah ke 700 kali ganda. Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku memberikan balasan kepadanya kerana dia telah meninggalkan syahwat dan makan minumnya kerana aku. Istimewanya bulan Ramadan ni, bukan sahaja kita dapat pahala yang
sudah ditetapkan malah dilipat kali gandakan pahala kita jika kita membuat sesuatu ibadah. Kelebihan yang keempat, jauh dari api neraka. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang berpuasa sehari pada jalan Allah, nescaya Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Oleh itu, kita perlu menekuni setiap ibadah yang kita buat dan perbanyakkan ibadah dalam bulan yang penuh rahmat ni, supaya kita dijauhkan dari api neraka, insya-Allah. Yang kelima, perisai dari siksaan. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, puasa itu perisai yang dipergunakan seorang hamba untuk membentengi dirinya dari siksaan neraka. Seperti yang kita semua tahu bahawa puasa dapat membatasi diri kita daripada melakukan apa-apa maksiat. Oleh itu, secara tidak langsung, puasa tersebut akan menjadi perisai untuk diri kita di akhirat kelak. Yang keenam, beroleh 2 kegembiraan. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan bagi orang berpuasa, 2 kegembiraan iaitu apabila berbuka, dia bergembira dengan waktu berbukanya, dan apabila bertemu Tuhannya, dia gembira dengan puasanya. Ini kerana tabiat dan fitrah manusia cenderung kepada makan, minum, jima dan sebagainya. Justeru apabila perkara tersebut dilarang pada sesuatu masa dan dibolehkan semula selepas daripada itu, maka ia akan menimbulkan rasa kegembiraan. Begitu juga di akhirat kelak, apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan gembira apabila kita manfaatkan puasa kita dan kita berpuasa sebaiknya. Kita akan dapat ganjaran pahala yang Allah simpan untuk kita. Yang ketujuh, kelebihan berpuasa adalah doa yang sangat mustajab. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan Tirmizi, 3 doa yang sangat mustajab: doa orang yang puasa, doa orang yang dizalimi dan orang yang musafir. Ini kerana orang yang berpuasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa kerana mereka berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, Allah amat menyukai hamba-hambanya yang memohon kepadanya dalam apa jua keadaan. Yang terakhir sekali, masuk dalam syurga. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari, di dalam syurga terdapat satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa masuk daripadanya dan tidak seorang pun selain mereka memasukinya. Ar-Rayyan bermaksud pengairan, pemandangan yang indah dan menyegarkan. Nama ini sesuai buat orang yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan, kerana mereka menahan diri mereka daripada makan dan minum. Rasa dahagalah yang lebih dirasakan oleh orang yang berpuasa berbanding rasa lapar. Secara keseluruhannya, kita dapat fahami bahawa bulan Ramadan ni adalah bulan yang penuh barakah dan kita akan peroleh banyak kelebihan pada bulan tersebut.